الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ الصمد Palembani وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan bahagi yang kedua yaitu sifat tanzih. Dan itu wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu laisa bijismin musawwarin. Artinya bukannya jisim yang dapat diserupakan. Wala jauharun mahdudun muqaddarun. Artinya dan bukannya jauhar yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan. Wa annahu la yumasalul ajsam la fi takdir wala fi qabul. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Taala itu tiada menyamai ia akan segala jisim yang baharu. Tiada menyamai ia takdir pada takdir dan tiada menyamai ia pada menyerupai bahagi. Wa annahu laisa bi jauharin wala tahallatil jauhar. Artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Kemudian kita masuk sifat yang kedua yang dinamakan sebagai sifat tanzih. Tanzih ni makna kata tak tersentuh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut. Kita selalu sebut subhanallah, maha suci Allah. Maha suci ni makna kata tak terkena Allah Taala dengan sifat-sifat kekurangan. Jadi maksud sifat di sini, tanzih sini, bahawasanya Allah Taala tidak menyamai dengan makhluk dan makhluk pun tak menyamai, tak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tanzih. Kalau kita mengaji sifat 20, dia sebut mukhalafatuhu ta'ala lil awadis. Persalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Persalahan di segi zat, persalahan di segi sifat, dan persalahan di segi af'al. Allah tidak menyerupai makhluk dan makhluk pun tak menyerupai Allah. Bagi segala satu jihah, satu pihak apa sekalipun. Tak boleh kita samakan Allah dengan makhluk dan tak boleh kita samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksudkan sifat tanzih. Kata musannif rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan sifat tanzih itu wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu laisa bijismin musawwarin. Artinya bukannya berjisim yang dapat diserupakan. Tuan-tuan jumpa dalam ilmu tauhid perkataan jisim atau perkataan jauhar atau perkataan jirim. Jirim ke, jisim ke, jauhar ke, ini semua sifat-sifat baru, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna jirim ni tuan-tuan, dia yang jenis ketui ni, macam besi, batu, kayu, itu semua dipanggil jirim. Yang dimasukkan jisim ni tuan-tuan, yang kata jisim ni zat seperti zat manusia, zat binatang, itu dipanggil berjisim. Jisim ni dia ada kulit, kemudian dia ada daging, ada tulang, apa lagi? Kemudian ada darah, ada urat, ada bulu. Semua disebut sebagai berjisim. Bukan jisim macam kita mengaji fizik tu. Dulu masa ambil SPM tu, jumpa juga perkataan jisim ni.
Dia kata satu jirim yang berjisim. Yang berjisim dia kata 300 gram. Maksud jisim 300 gram tu, kita timbang dalam air pun dia kira 300 gram. Dia timbang di udara pun 300 gram. Kalau kita pergi timbang naik atas bulan pun dia kira 300 gram tak? Itu panggil jisim. Dia beza dengan berat. Tapi jisim yang kita sebut lagi tak tauhid ni bukan tu. Jisim ni tuan-tuan sekalian itulah zat makhluk ni. Dia panggil berjisim. Ada daging, ada tulang, ada urat, ada darah. Itu semua dipanggil berjisim. Allah Ta'ala bukan berjisim. Bukan jirim. Bahkan Allah Ta'ala ni bukan jauhar. Jauhar ni yang tak boleh kita pecah dah. Kita nak pecah dia tak boleh dah. Ataupun yang halus lagi, dia panggil jauhar frik. Jauhar frik ni, katalah, yang paling halus lagi. Tak boleh dipecah langsung kepada molekul-molekul yang lebih kecil. Tu pun bukan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala tak dapat kita nak tasawurkan pada akal kita. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi cuma boleh disebut zat Allah, diri Allah tu tak serupa dengan makhluk. Bahkan mana kata maha suci Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk segi zatnya. Termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala pun tak sama dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok sifat 20 tu, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar dan kalam. Itulah sifat. Makna sifat ni yang berdiri dengan zat, yang bangsa ada sungguh. Itulah 7 sifat yang dibicarakan dalam sifat 20. Walaupun kita sebut, makna kata di segi sebutan. Sebut kan? Manusia berkuasa. Ada qudrat, kuasa. Allah pun berkuasa. Tapi kuasa Allah tak sama dengan kuasa makhluk. Kuasa makhluk sama sekali tak menyerupai kuasa Allah Ta'ala. Begitu juga dengan iradat, hayat, samak, basar, kalam. Samak, mendengar, melihat. Basar, melihat. Kita melihat. Melihat terpaksa guna mata. Perlu kepada mata, perlu kepada cahaya. Allah melihat, kita melihat. Tapi penglihatan kita tak sempurna, tuan. Kalau jauh kita akan apa kenal. Siapa tu ha? Nampak macam Pak Mat. Nampak macam Pak Mat. Jauh lagi, siapa pun kita tak kenal. Dekat, Pak Mat. Jauh sikit macam Pak Mat. Lagi jauh, siapa kita tak kenal. Kita panjat bukit, kita pergi dekat-dekat tengok. Tengok daun-daun yang ada tu. Semua warna hijau. Kita mari sini, kita tengok daripada jauh. Nampak warna biru. Daun tu hijau ke biru? Hijau ke biru. Tapi dia pangkal biru juga. Yang tu berat. Saya pergi ceramah di Sungai Lima kan. Adalah penceramah kita kata, cakap Islam berdarah-darah tapi bini pun tak pakai tudung. Lepas tu ada akutu dia jawab dalam ceramah mereka pula. Bini Nabi Nuh pun tak pakai tudung dia tak? Isteri Nabi Nuh pun tak pakai tudung. Allah ada jawab tu Allah Ta'ala. Ya haru biru tu. Jadi mengakulah maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai zat dan sifatnya. Perbuatan Allah tak sama perbuatan makhluk. Makhluk dia bukan boleh buat apa-apa pun tak boleh buat. Sebiji padi, sebiji nasi pun beras pun dia tak boleh buat. Nama saja kelang beras. Mana ada kelang boleh buat beras? Dalam dunia ni tak ada satu kelang boleh buat keluar beras. Nama saja kelang beras. Masuk padi dalam tu, dia mesin, dia pecahkan kulit daripada isi. Kulit panggil hampa, isinya dia panggil beras. Manusia tak boleh buat beras. Dia buat mesin, pecahkan saja. Kulit padi itu daripada isi padi itu dia panggil beras. Bawa beras kita pergi mesin. Jadi tepung beras. Tepung beras. Beli sekilo balik ke rumah, kita campur sikit dengan kelapa, bubuh sikit gula, garam, buat air sikit tepek-tepek, bubuh atas kuali. Dia panggil pek ngah. Orang Kedah panggil pek ngah. Tapi nak buat beras tu tak boleh. Rumput selai pun tak boleh buat. Manusia tak boleh buat apa-apa. Dia cuma proses. Tak boleh. Menjadikan sekok nyamuk pun tak boleh. Sekok lalat pun tak boleh jadi. Yang buat semua ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbuatan, walaupun kita sebut pada segi sebutan, perbuatan manusia. Perbuatan ni tuan-tuan dia ada dua.
Satu perbuatan disebut perbuatan idtirari. Satu perbuatan ikhtiari. Perbuatan idtirari ini perbuatan Allah. Yang kita nampak secara spontan, kita sebut ini perbuatan Allah. Seperti langit, bumi, bulan, bintang, matahari, pasang surutnya air. Kan? Semua ni kita sebut secara spontan perbuatan Allah. Tak payah fikir dan bicara. Itu namanya perbuatan idtirari. Perbuatan Allah juga tapi pada zahirnya nampak campur tangan makhluk. Itu namanya perbuatan ikhtiari. Nampak ada ikhtiar makhluk. Duduk, bangkit, berjalan. Kan? Perbuatan ikhtiari ini pula pecah kepada dua. Satu dinamakan iaitu perbuatan mubasyarah. Satu perbuatan tawallud. Perbuatan mubasyarah berserta. Mubasyarah berserta. Kita nampak macam bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari. Nah, gerak jari kita pakai cincin. Bila bergerak jari nampak bergerak cincin berserta. Gerak cincin tu berserta geraknya jari. Pada zahir kita nampak jari yang menggerakkan cincin. Tidak. Hakikatnya Allah. Kalau Allah kehendaki, hang gerak jari, cincin tak bergerak. Boleh? Bolehkah? Lah. Cincin besar tu apa payah Tuhan tak bagi bergerak. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari besar tu, dia boleh gerak, boleh diam kan? Apa cincin kecil tu? Tapi pada zahir nampak jari yang menggerakkan cincin. Itu namanya perbuatan mubasyarah. Hasil perbuatan mubasyarah dipanggil perbuatan tawallud. Tawallud. Tawaw lam dal. Tawallud. Perbuatan tawallud ni hasil perbuatan mubasyarah. Seperti kita ambil batu, kita balin. Bergerak. Tangan bergerak batu. Itu mubasyarah. Kita lepas batu, batu tu pergi. Pop, kena burung. Burung mati. Matinya burung itu dipanggil perbuatan tawallud. Hakikatnya Allah yang mematikan. Kalau Allah tak bagi mati, hang balin tak kena. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang memanah, melontar, aku yang melontar. Kan? Allah kata. Jadi itu perbuatan hakikatnya semua ni perbuatan Allah. Sama ada perbuatan yang bangsa idtirari atau perbuatan yang bangsa ikhtiari. Itu hakikat. Tapi syariat dia lain lah pula. Syariat ni tak boleh lah kita duk pergi balin orang kena kepala benjoy tawallud. Tak boleh lah macam tu. Pergi sepak punggung kawan ni pun tawallud. Kawan tu pergi penendang ni pun tawallud juga dia tak. Bukan lagi buat main. Nak bagi taunya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu termasuk perbuatan kamu. Perbuatan kita pun pada hakikatnya Allah Ta'ala juga gerak dan diam. Nabi kata di sana, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita menyamakan ni tuan-tuan, dia sebenarnya tak berlaku dah sekarang ni, jarang-jarang berlaku. Mana ada orang tuan-tuan nak kata Tuhan tu serupa dengan makhluk, orang tak kata. Tapi dalam sudut-sudut yang lain, ada kita tuan-tuan sekalian menjadikan makhluk seperti mana kita menjadikan dia tu Tuhan. Macam mana kita takut dekat Tuhan, bahkan macam itulah kita takut kepada makhluk. Wala takhsyahum wakhsyawni. Jangan takut kat mereka, takut kat aku. Tapi kita takut kepada makhluk, lebih takut kepada Allah Ta'ala. Seperti mana tuan-tuan sekalian kita minta tolong kepada Allah, begitulah kita minta tolong kepada manusia. Harap sangat kepada manusia. Allah, bukan banyak pun. 5 tin susu. Expired nak tahu. Mereka bagi gula susu expired. Dekat orang Sungai Limau. Apa tahu apa ni. Susu dah mati dah berapa bulan. Allah. Inilah nasib orang Melayu, tak ada maruah harga diri. Saya kata kalau kita boleh dibeli dengan susu 5 tin, gula 5 kilo, beras apa nama teh 5 kampit, sia-sia mak kita beranak kita setengah mati. Betul-betul sia-sia punya. Sia-sia bapak kita bela kita pada kecil. Kita boleh dibeli. Maruah kita harga sekampit ataupun 3-4 kilo gula. Habis maruah kita ada apalah. Cuba tunjukkan sikit. Kita orang miskin. Walaupun kita petani. Orang susah. Tunjuk kat mereka kita ada harga diri. Kami bukan boleh dibeli sebegitu rupa. Macam tu tunjuk. Tapi insyaAllah lah. Tak tahulah. Tengok putusan dah sampai dah lagi. Tak tahulah. Tapi itulah cara mereka. Tak ubah-ubah. Duk tabok ni. Tabok saja. Allah. Tuan-tuan sekalian. Dah 50-60 tahun mereka. Cara itulah
cara politik kita. Politik tabuk duit. Allah, kesian. Tapi dia ni tak tahan lama. Macam ni tak tahan lama. Sebab tuan-tuan, kalau ekonomi kita terus berkembang, macam di bandar ni, hang bagi lima tin susu ada apa? Orang Kuala Lumpur nak pandang 5 tin susu. Kalau bandar-bandar kampung-kampung tu dah bertukar jadi macam bandar, ekonomi dia tak heran dah. 5 tin susu tu dia tak heran dah. Walau insya-Allah akan sampai masanya. Seperti yang disebut oleh Syekh Qutb rahimahullah taala, az-zulumu qad yatulu walakinahu la yadum, al-haqqu qad yad'ufu walakinahu yantasir. Kezaliman tu walaupun mengambil masa yang panjang, dia takkan kekal. Kebenaran itu walaupun dia lemah, akhirnya pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita bersamalah insya-Allah. Jadi laisa bijismin musawwarin. Yang dikatakan tanzih tu tidaklah Allah Taala tu zatnya tu berjisim. Ada tulang, ada apa lagi nak sebut jisim. Kan? Tulang, daging, apa urat, darah apa semua, bukan begitu. Macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Cuma disebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tu tak serupa dengan segala yang baru. Macam mana hakikatnya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita jangan kata Allah, diri kita pun tak apa tahu tentang diri kita. Siapa tahu dia ada berapa rambut dia berapa helai. Rambut kita pun tak tahu berapa helai rambut kita. Gigi kita berapa batang. Saya tahu sebab gigi saya tinggal 5 batang lagi. Gigi kita berapa batang pun tak tahu. Tengok orang tinggi dia berapa pun dia tak tahu. Allah Ta'ala tahu semua tentang diri dia. Sebab dia bersifat ilmu. Ilmu ni mana inkisyaf, mengetahui. Sama ada yang wajibat, mustahilat atau jaizat. Tentang yang wajib, yang ada pada diri dia, yang mustahil, yang tak ada pada diri dia. Dia tahu semua. Tahu dengan jalan tafsil, terperinci. Yang tahu tentang diri Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sendirilah. Sebab itu kalau kita berkaitan dengan, kita nak tahu satu maklumat, tanya terus Tuhan dia. Jangan tanya orang. Tanya daripada orang. Kalau orang tu tuan-tuan musuh dia, oh semua cerita tak elok saja. Kalau kawan baik dia, oh dia tambah-tambah pula, lebih lagi pula. Jadi kita tanya terus pada empunya diri. Jadi jawapan yang paling tepat tentang diri Allah ni, Allah sendirilah beritahu. Melalui ayat suci Al-Quranul Karim, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang mana yang paling tepat. Jadi setakat yang diberitahu kepada kita bahwasanya Allah tak menyamai makhluk dalam apa sudut sekalipun. Sebab tak boleh kita samakan. Tapi yang jadi masalah sekarang ni tuan-tuan, yang berlaku di dunia hari ni, bukanlah orang menyamakan manusia tu tubuh badannya macam makhluk, tetapi diberi kuasa kepada manusia seperti mana diberi kuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkuasa. Inil hukmu illa lillah. Di tangan Allah kuasa dan pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Jadi Allah Taala ni tuan-tuan, makna kata Tuhan kita ni, dia yang berhak menetapkan hukum. Maka apabila tuan-tuan kita beri kuasa pada orang lain untuk menetapkan hukum dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, itu yang dikatakan kita mensyirikkan Allah Ta'ala tu. Dia pun boleh buat hukum. Tuhan kata haram, dia kata halal. Tuhan kata potong tangan, dia potong kuku. Tuan-tuan tengok macam mana bercanggahnya dua pemimpin. Bagaimana Sultan Brunei kata apa? Siapa kita? Nak tangguh-tangguhkan hukum Allah. Siapa kita? Dia tanya. Oh, hebat. Berbanding dengan Perdana Menteri kita. Saya telah rojok ulama-ulama di Malaysia ni tak sesuai hukum hudud. Walaupun itu hukum Tuhan. Tapi tak sesuai. Itu Najib kata. Mari kita tengok pula. Mufti Brunei. Statement dia. Dia kata apa? Minggu lepas apa dia kata? Dia kata, banyak orang telefon saya. Tanya saya. Dengan melaksanakan hukum hudud, pelabur tak datang. Dia kata. Kalau dia datang nak mencuri, tak payah datang lah. Pelancong tak datang. Kalau pelancong nak datang Brunei untuk mencuri, tak payah datang. Tak apa. Kalau dia datang nak melancong, apa dia takut potong tangan? Kalau dia tak mencuri, apa masalah dia? Ini negeri kita. Dia pula di luar pula nak tentukan negeri kita pula. Kita punya mufti sini, oh tak boleh, majmuk. Majmuk ni tuan-tuan.
Sampai tu peringkat tuan-tuan. Allah, kita menghadapi banyak masalah tuan. Cukup bermasalah dalam kita nak menceritakan hudud ni kepada orang bukan Islam. Oh, gua sudah dengar banyak lama, Malaysia tak boleh ikut itu hudud pasal ini majmuk. Siapa cakap itu dulu mufti lah cakap ni macam. Jadi orang kafir ni tuan, kita nak pecah minda dia payah pasal telah diset begitu lama. Masyarakat kita majmuk tak sesuai untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di AP saya puji tuan. Dia panggil dia orang ulama PAS Perak untuk bincang pasal hudud. Dia kata kami dah study ni, hudud Kelantan Terengganu ni. Kami dah kaji dah. Rasa-rasa dia tak ada masalah apa sebab dia dalam undang-undang ni mana orang bukan Islam tak dipaksa dengan hukum ini. Nak terima nak ikut pun tak apa, nak dihukum pun tak apa, tak mau pun tak apa, boleh ikut hukum lain. Tapi yang kami bimbang takut pelabur tak datang. Itu cerita dia. Ni banyak kita dengar pelabur. Maka kita pun bagilah fakta-fakta. Masa kita nak pergi tu pun kita dah siap dengan fakta tuan. Kita ambil fakta-fakta jenayah negara-negara yang melaksanakan hudud. Seperti di Arab Saudi. Dan kita ambil pula fakta-fakta negara yang tak laksanakan hudud. Seperti Amerika. Kita compare tuan-tuan sekalian jenayah di Amerika dengan jenayah di Arab Saudi. Kita ambil 1 tahun jenayah di Arab Saudi. Rogol, bunuh, rompak, samun dan sebagainya. 1 tahun. Kita bandingkan 1 hari jenayah di New York. Kita tak ambil Amerika, ambil New York. Bukan setahun, sehari ya. Jenayah di New York 1 hari jauh lebih besar daripada jenayah di Arab Saudi 1 tahun. Bagi pelabur-pelabur kita kata kita rasa pelabur-pelabur ni tentulah dia nak melabur negeri yang aman. Takkan pelabur nak pergi cari tempat perampok ramai. Apa jenis pelabur? Aku nak pergi melabur tempat perampok yang banyak. Gila punya pelabur. Tentu dia nak negeri yang aman, pelaburan dia selamat. Kita kata gitu. Jadi kita dapat buktikan, kita tunjuk bahawasanya tak ada orang yang takut nak melabur di Arab Saudi. Kalau kita pergi Arab Saudi, kita dapati Malaysia pun melabur di sana. Yang paling besar sekali pelaburan di Arab Saudi iaitu daripada negeri China. Saya kata saya pun pergi Mekah, saya beli kopiah Cina. Beli serban Cina. Beli jubah pun jubah Cina. Kita beli cerik temaga yang tuan punya ayat Zam-Zam. Tuan-tuan tengok di kotak dia. Made in China juga. Mereka Cina. Pakai anggur begitu. Kita kena bagi penerangan. Jangan kita takut tuan-tuan. Ada setengah orang dia takut nak sebut hudud. Takut Cina tak sokong. Tak. Kita yakin ini hukum Allah. Allah yang menjadikan Cina. Dia bagi jadi Hindu. Dia bagi jadi Melayu. Dia Tuhan. Allah Ta'ala ni bukan Tuhan orang Islamnya. Tuhan alam ni. Ni ada pula. Allah Ta'ala ni Tuhan orang Islam saja. Mana boleh? Kalau Allah Ta'ala Tuhan orang Islam, tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Muslimin. Baca lagu tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala tu Rabb sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan orang Islam saja. Kalau mereka boleh terima Allah Ta'ala Tuhan orang seluruh alam, kita ada peluang untuk mendekati mereka. Cerita satu-satu. Mana akidah yang betul, mana akidah yang tak betul. Dia marah kat kita. Saya dengar ceramah Ustaz Kazim, ceramah apa di sana, di Sungai Limau. Dia kata PAS ni tengok saja tak kata apa-apa, tidak bertindak, orang menghina agama Allah. Seperti isu kalimah Allah sebagai contoh. Aduh. Kita tuan-tuan nak lawan pun biarlah betul. Dunia gelap kat Malaysia. Di Mesir, orang Kristian pun panggil Tuhan Allah. Seluruh dunia. Tiba-tiba Malaysia saja nak meletak Allah Ta'ala tu Tuhan orang Islam seorang. Mana boleh? Sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nuh, Saleh, semua Nabi-Nabi dulu mengajak manusia kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad seorang saja. Cuma kita nak perbetul saja konsep kepahaman mereka tentang Allah yang tak betul. Itu saja yang kita nak betul. Kalau dia kata Tuhan Allah Ta'ala ada anak, tak setujulah kita. Kalau setakat dia nak kata Tuhan bagi jadi alam, Allah menjadikan alam, apa salahnya? Saya duduk kampung tuan, ada Cina kadang-kadang. Kalau tuan-tuan pergi Sungai Limau, Cina-Cina tepi kedai tu, dia ada kawan orang Melayu. Dia pun bila-bila cakap sikit, dia kata Allah, hari ni dia kata, berapa hari dah panas. Syukur dia kata Allah bagi hujan hari ni. Jangan kata Allah bagi hujan. Nak kata siapa bagi hujan? Tok Pekong bagi jadi hujan. Mampu semua cerita mengarut semua. Oleh itu tuan-tuan sekalian, balik kita pada sifat yang dikatakan sifat tanzih ni. Katanya lagi,
yang dinamakan sifat tanzih itu wala jauhar mahdudun muqaddarun. Artinya dia kata dan bukannya jauhar yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan. Allah Ta'ala tu bukan macam makhluk baharu ni yang dinamakan sebagai jauhar. Jauhar ni tuan-tuan sekalian, kita sebut macam apa? Macam angin ni bagi jauhar. Kalau air tu macam angin, dia panggil jauhar. Ataupun lebih kecil halus lagi pada tu, pun bukan dia. Allah Ta'ala bukan begitu. Macam mana kita pun tak tahu. Wallahu alam. Kalau nak tahu Allah Ta'ala tu apa, ibadat banyak-banyak. Sungguh-sungguh taat pada perintah Allah. Mati besok dapat melihat Allah. Allah izinkan kita melihat dia. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tak akan dapat melihat Tuhanmu melainkan kamu mati. Bila kita mati, kalau Allah redha, Allah benarkan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang benar-benar rindukan kepada Allah, cintakan Allah, dia sungguh-sungguh melakukan ibadat kepada Allah untuk bertemu dengan Tuhan yang dia kasih dan Tuhan yang dia cinta itu. Allah tangguhkan di dunia. Tapi tuan-tuan, bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah, walaupun dia tak melihat wajah Allah, tapi hati dia sentiasa memandang kepada Allah. Ingat kepada Allah. Allah tuangkan dalam hatinya itu nur cahaya. Dinamakan cahaya ma'rifah. Mengenal Allah dengan kenalan yang yakin. Walaupun dia tak tengok dengan mata kepala, tapi dia hatinya yakin kepada Allah. Adanya Allah. Yakin kehebatan dan keagungan Allah. Rindu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kita lalui proses yang dinamakan sebagai takalli. Tahalli, insya-Allah tajalli datang sendiri. Takalli itu bersihkan jiwa hati kita daripada segala maksiat dan mungkar yang pernah kita buat dengan bertaubat. Tuan-tuan, bila kita bertaubat sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat kita. Allah campak perasaan di hati kita, kasih kepada ibadat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih pada orang yang bertaubat. Kata ulama, tanda Tuhan kasih pada orang bertaubat, Allah campak perasaan kasih kepada ibadat. Bila kita rasa seronok nak buat ibadat tu tuan-tuan, itu alamat Tuhan dah kasih kat kita. Tanda-tanda dia. Kalau kita tak teringin nak buat ibadat, mana Tuhan benci kat kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan datang ke masjid surau, kita jadi tetamu Allah. Bukan semua boleh datang masjid surau, tak semua. Walaupun kita dengar Nabi kata, kamu jumpa taman-taman syurga, kamu singgah. Apa taman syurga? Iaitu majlis ilmu. Berapa orang yang suka majlis ilmu? Dia macam tak terpanggil. Hayya ala salah. Siapa panggil suruh sembahyang tu kalau bukan Allah Ta'ala? Bukanlah Allah azan. Muazzin azan. Tapi walaupun muazzin azan tuan-tuan, tuan-tuan tengok bacaan-bacaan dalam azan itu. Mula dengan Allahu Akbar. Orang yang ada hati beriman dengan Allah, dia akan terpanggil. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan terpanggil. Ni Allah panggil aku ni. Kemudian disusuli dengan asyhadu alla ilaha illallah, mengingatkan kita naik saksi tiada Tuhan kita sembah melainkan Allah. Datang pula kalimah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita makna kata pengakuan kita Muhammad Rasulullah. Barulah Allah panggil hayya 'alas salah. Yang panggil kita tu Allah. Panggil mai ke rumah dia beribadat. Kalau kita tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kita rasa terpanggil. Kita akan berlumba-lumba untuk mendapat saf pertama dan bersama-sama mendapat takbiratul ihram bersama-sama imam. Itu tanda Tuhan dah sayang kat kita. Jadi tuan-tuan, apabila kita dah sungguh-sungguh buat ibadat, maka kita lalui proses yang kedua, namanya tahalli. Tadi takalli, ni tahalli. Bila ada takalli dan tahalli, maka Allah Ta'ala akan tajalikan kebesarannya, keagungannya ke dalam hati kita. Hati kita ni dituang oleh Allah dengan nur. Inna nura iza daqalal qalba infasaha wansyaraha, kata Nabi. Sungguhnya nur bila masuk dalam hati, hati kita lapang dan terbuka. Tak sempit dan tak tertutup. Lapang. Nak buat ibadat tu mudah. Nak bangun malam mudah, nak baca Quran mudah, nak sembahyang sunat duha mudah. Inilah dia tuan-tuan yang dinamakan, makna kita kata kebahagiaan di dunia, dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita dapat kebahagiaan yang hakiki. Siang tadi saya baca di pondok tuan-tuan. Saya baca kita wajib beriman dengan perkara-perkara ghaib. Ini sampai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Antaranya kita melintas siratal mustaqim.
Syekh Abdul Samad sebut dalam kitab tu tuan-tuan, Siratal Mustaqim ni titian yang cukup halus. Bagi orang munafik, orang kafir, titian ni lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Orang munafik, orang kafir. Kita orang beriman ni dikehendaki oleh Allah dilebarkan titian itu. Tuan-tuan bayanglah, janganlah kata besar rambut, besar batang kelapa sudahlah. Di bawah tu jurang neraka. Dikatakan dalam hadis, kita campak batu yang besar 70 tahun tak sampai ke bawah dia. Kita melintas di atas dia. Parit sudahlah. Parit dapat dalam 3 depa sudah. Lepas tu kita buh batang kelapa. Lintas tengok, duk macam tu. Terjun ke bawah mampu. Ini dalam bukan main. Macam selai rambut. Tajam macam pedang. Aduh. Tuan-tuan. Jadi kita kena kuatkan amal. Banyakkan amalan. Sebab tu saya kalau saya tengok orang tua-tua, tuan umur 70, 80 duk melengung. Tengok Gusti kedai kopi aku, ya Allah, ya Allah. Bila lah nak buat ibadat ni, ya Allah. Sungguh. Buat ibadat tuan-tuan, jangan kita jangan ni lagi leka, jangan lalai. Dekat sangat dah kita dengan kematian ni. Ya Allah. Jadi soalan-soalan yang sama-sama kita akan jumpa. Malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana nak jawab Allah Rabbi? Tanda kita kenal, kita ibadat dekat dia, patuh perintah dia. Bukan sebut saja Tuhan aku Allah. Siapa boleh sebut? Tu mat apa yang duk main gitar bawah lampu pukul 3-4 pagi. Cuba pergi tanya dia. Hang ada bini tak? Pasal apa tak ada? Dah kahwin dah 3 tahun. Dah lah panggil macam orang bujang pun. Orang ada isteri mana boleh duk main gitar bawah lampu 3 pagi. Dia melepak di rumah, melepak apa bawah lampu tu. Tanya dia, hang ada bini? Ada. Tapi panggil macam orang bujang. Ni pun serupa, hang ada Tuhan tak? Pasal apa? Tak ada. Tuhan aku Allah. Itu Tuhan panggil, buat tak tahu apa? Buat mengaku Allah Ta'ala Tuhan kita. Tu yang pakai selat pendek siapa suruh? Tuhan suruh pakai selat pendek. Kita bila mengaku Allah Tuhan kita abdikan diri pada dia. Kata ulama sufi, jadikan diri kamu sentiasa hamba Allah. Seperti mana Allah sentiasa Tuhan kamu. Bila-bila pun Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita bila-bila pun hamba Allah. Jangan kita jadikan diri kita ni hamba Allah part time. Part time boleh lah Ustaz. Boleh tahan. Ni no time. Tak ada masa nak jadi hamba Allah. Jadi hamba apa pun tak tahu. Jadi no time ni payah. Tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak pergi surau. Berat tuan-tuan, berat. Ya, jangan menyesal. Menyesal tuan-tuan tak sudah, ya Allah. Perjalanan jauh. Kan? Jauh perjalanan kita. Masuk kubur saja tak tahu berapa ribu tahun. Kan? Perjalanan jauh, bekalan kena banyak. Persiapan kena banyak. Tak cukup sembahyang 5 waktu. Mana tahajud kita? Mana sunat duha kita? Mana bacaan Quran kita? Mana zikir kita? Mana perjuangan kita? Mana jihad kita? Allah Tuhan. Kena banyak bekal. Sebab perjalanan jauh. Jangan main-main. Jadi sebab itu kita mengaji tauhid, kita nak kenal Allah. Bila Allah tanya, malaikat tanya, Mar Rabbuka, kita kenal Tuhan. Allahu Rabbi. Di mana kita buktikan kita kenal Allah Ta'ala Tuhan kita hamba dia. Tunduk sungguh-sungguh patuh perintah Allah Ta'ala. Sebab itu bila Allah sebut dalam Al-Quran, sifat orang beriman, allazina amanu, Allah iringi wa amil salihat. Beriman mesti ada amal soleh. Iman saja tak cukup, mesti ada amal soleh. Bukti kita betul-betul hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Taat perintah Allah. Terutama tuan-tuan baca Quran tu cukup penting. Bacalah Quran. Di antara tuan-tuan syafaat yang paling power Quran lah. Yang kitab ni nanti kita jumpa, tuan-tuan tengok dalam tajuk, tuan-tuan ada buku ni, tuan-tuan tengok dalam tajuk membaca Quran. Kelebihan membaca Quran. Nabi sebut tuan-tuan sekalian, tidak ada syafaat yang lebih hebat daripada syafaat Quran. Bahkan syafaat Quran ni lebih kuat daripada syafaat para Nabi. Dia kuat. Allah menilai Quran lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'ah. Dari kiamat besok dia syafaatkan kita Quran ni. Itu dia. Wa 'ala sirati nura. Ketika melintas siratal mustaqim, dia ni tuan-tuan dia pancarkan cahaya yang cukup terang Quran. Allah menilai Quran lana fid dunya qarina. Kalau di dunia ni kita jadikan Quran sebagai qarin, teman rapat kita.
Wa fil qabri mu'nisa. Dalam kubur tu dia mu'nis. Dia berjinak-jinak dengan kita. Dia jinak, dia teman kita, dia jaga kita, dia tak tinggal kita walaupun sejengkai. Wa ala sirati nura. Ketika kita melintas siratal mustaqim, dia suluh sirat tu dengan cahaya yang cukup terang. Tu dia. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita berlari atas sirat menuju ke syurga, Quran berkembar dengan kita. Wa minan nari sitran wa hijaba. Daripada bakaran api neraka, dia sebagai sitran, tirai, wa hijaba, dan dinding yang cukup tebal, membenteng kita daripada kepanasan api neraka. Bacalah Quran, tuan-tuan. Ni baca surah Abaq. Cuti-cuti muka depan, muka belakang, licin habis. Tenda JKR pun dia baca. Dia bukan kontraktor apa pun. Terbuka kontraktor kelas F. Dia kelas apa pun tak baca apa-apa. Baca Quran. Jangan kita lalai. Ustaz Fathahi akan suruh kita baca 1 juzuk 1 hari. Tak boleh setengah juzuk. Tak boleh suku juzuk. Tak boleh semuka. Semuka pun tak boleh. Tak boleh semuka, setengah muka. Tak boleh tak? Suku muka. Suku muka tak boleh? Tak payah langsung. Baca, jangan tak baca. Quran ni antara syufaat yang paling kuat, tuan-tuan. Cukup kuat. Boleh tolong kita, Masya Allah. Jangan kita buang masa sangat, ya Allah. Jangan duk baca Quran je. Main pilihan raya pangkal belah nu. Tak ada. Tak ada. Mana boleh pangkal sana tak boleh. Dia kata, mereka kempen isi kempen mereka. Kalau menang PAS pun dia kena buat apa? Kami buat merintah. Saya jawab, kita tak boleh merintah, kita jadi pembangkang yang kuat. Yang makcik-makcik boleh dapat berim ni pasal apa makcik? Cuba makcik abang kat saya. Agak-agak pasal apa? Dulu pasal apa tak dapat berim? Bila pasal apa dapat? Ada pembangkang kuat. Pandai makcik. Tentu kita nak bagi kuat pembangkang boleh kuat. Macam-macam dia bagi. Berum ke berim ke beram pun dia bagi. Kadang-kadang orang kampung ni kena buat cerita lagu tu. Kita kata jangan jadi roti canai makcik. Roti canai apa pula? Roti canai ni makcik disayang satu malam ya. Malam wuli tu dia sayang. Allah, lembut bukan main. Lembut lah, bukan lagu tu makcik. Lembut lagu tu. Ada habis wuli, ambil seketul bola besen. Pesan anak cucu, jangan kacau tepung Tok Wan ni. Tok Wan sayang kat tepung ni. Ambil kentola good morning. Nama kentola tu kentola good morning, tutup. Letak pula tempat yang tak panas, tempat yang udaranya nyaman. Kalau tempat panas, rosak tepung tu. Berapa lama saya tanya. Orang ni sayang kat tepung roti canai. Semalam ya makcik. Esok buat pergi kedai ketahuan. Buat pergi kedai, roti canai satu. Baik. Baik dia buat apa? Dia pegang, pum, dia balin. Yang semalam tu yang dia sayang, bagi ni, pum. Dia tenyeh tu dia makcik. Dia kibas makcik. Dia tu, gulung-gulung, pop, pum, atas api makcik. Dia bakar kita atas api. Lepas tu dia ambil apa? Ambil tu sudit. Tang. Dia gempak pandai. Kami tak kalah tak apa. Kami kalah hampa mampu. Dia gempak pandai. Lepas tu, makcik tengok dia buat apa. Dia sodok, dia kali. Atas pandai, bawah pandai. Yang malam tadi dia sayang kat kita. Esok pagi ketahuan. Ni pun serupa. Oi lah makcik. Dia bagi anak ayam 20 ekor. Bagi lagi apa. Macam-macam bagi. Makcik ingat semalam ya. Esok pagi GST duk tunggu makcik. Cakap baik. Gula dah naik makcik. Oi. Jaga baik-baik. Tak cukup makcik. Oi. Bukan lagu tu je. Dia sodok buat naik ke atas. Makcik tengok dah orang buat apa kat roti canai. Dia bagi penampak. Pang. 5 kali. Saya kira 5 kali makcik. Kata. Penampak sudah. Ni 2, 4, 5. Cukup. Tak cukup lagi makcik. Makcik tahu dia buat apa? Ambil buah atas kayu. Golok bagi. Nampak tak roti canai kena golok? Dia cincang tu dia. Bola pinggan tanya lagi. Roti apa? Banjir pula. Gulai tengah mendidih tu dia. Garpu lagi makcik. Jangan jadi roti canai. Orang sayang kat kita semalam saja. Lah ni macam-macam dia bagi makcik.
Lah. Jangan jadi bodoh. Tapi payahlah tuan-tuan. Saya kadang tak tahu nak apa ilmu dia pakai apa, aku tak tahu. Saya abang dah, makcik. Kalau mereka menang, minyak naik, makcik. Ni tengok ni, fakta saya bagi. Setiap kali lepas pilihan raya, minyak naik. Setiap kali. Tidak Ustaz, tak naik Ustaz. Naik makcik. Tidak, dia kata. Pasal apa makcik kata tak naik? Habak main kat saya. Dia menteri kata tak naik lah. Dia percaya agak menteri, tunjuk sahabat saya gitu. Tak apa, baru ni naik. Dia main. Ustaz, minyak naik Ustaz. Ikan temenu pun RM12 sekilo Ustaz. Ikan temenu pun RM12 sekilo. Tak naik makcik. Naik Ustaz. Tidak, saya kata. Naik Ustaz. Betul-betul naik sekali ni, naik sungguh. Tak naik makcik. Kenapa Ustaz kata tak naik? Dah menteri kata tak naik. Tak naik lah. Perli nampak. Dia kata dia Perli. Sekali sudahlah kena tipu. Duk kena tipu lagi. Kesian makcik. Ada aku pun tak tahu nak ubat apa nak bagi kat hangpa, aku pun tak tahu. Kita mengajak dia mai tuan-tuan. Setengah-setengah tu cium tangan kita. Tapi mai pilihan raya, sorry lah. Itu cerita lain dia tak. Payah aku tak tahu buat apa nak baca tu. Hadis ni berbuih baca. Ada yang tu juga. Yang lama juga dia tak. Hai Allah. Payah macam tu. Hei, tak tahulah tuan-tuan. Tak tahulah. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian tak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Makhluk ni bersifat dengan kekurangan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa makna kata dalam ayat Quran atau hadis, hanya menunjukkan seolah-olah macam menyerupai. Seolah-olah macam menyerupai yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Itu kata ayat mutasyabihat. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lail akhir. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ni sehingga 1/3 akhir malam. Maksud turun Allah ke dunia ni, rahmat Allah mencurah-curah bila datangnya waktu malam. Man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Dan Allah berfirman, siapa antara kamu yang nak berdoa, berdoalah aku makbulkan doanya. Siapa nak minta, minta aku nak bagi. Siapa nak mohon ampun, mohonlah keampunan. Nescaya aku ampun dosanya. Ambil kesempatan tuan-tuan. Ambil kesempatan. Kita target kali ni nak. Cuba kita target, buat target. Saya di pondok saya tu, saya minta dia buat target. Target kita tahun ni. Apa dia? Kita nak puasa Rejab, nak puasa Syakban, kita nak puasa Ramadan. Straight 3 bulan. Kita puasa sunat ni, saya kata puasa ni dia ada kekuatan luar biasa. Ada kekuatan bangun malam. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau kita makna kita puasa Rejab, kita puasa. Memanglah dalam masa seminggu tu memang dia rasa berat sikit. Masuk 2 minggu dia tak ada apa dah. Masuk sebulan lagi tak ada apa. Kita boleh buka puasa sikit ya. Makan sikit-sikit dah cukup. Mai Syakban lagi hebat. Mari Ramadan ni bab lapar ni dah tak ada masalah dah. Yang kita nak tumpu satu ya, nak kuatkan ibadat kepada Allah. Kita bangkit pukul 4 pagi saya kata. 1 sampai 20 Ramadan kita pukul 4 pagi. Tiap-tiap malam sunat tasbih. 20 sampai 30 kita pukul 3 pagi. Ambillah cuti sikit, apa salahnya? Itu Qadar ni. Pagi betul-betul 10 malam. Pukul 3 pagi. Sunat tasbih, sunat tahajud, sunat tasbih, sunat hajat. Istighfar, baca Quran, minta ampun, berdoa, munajat. 10 malam terakhir. Tuan-tuan bayangkan. Salah satu mesti kena baca Qadar ni. Jadi ke arah nak berpuasa Rejab ni, sekarang kita mula dah dengan Isnin Khamis. Isnin Khamis kita puasa, Isnin Khamis kita puasa. Makan buka puasa ala kadar. Masuk Rejab kita dah steady tuan-tuan. Masuk Syaban kita dah bersiap sedia untuk menghadapi Ramadan. Mari Ramadan kita pulun sungguh-sungguh ibadat. Mana tahu ini Ramadan terakhir untuk kita. Nak betul-betul punya. Minta doa sungguh-sungguh pada Allah. Maka salah satu daripada malam-malam tu mesti insya-Allah terkenal lah tuan-tuan. Terkenal dengan kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun ibadat.
Terkena semalam insya-Allah. Dan saya insya-Allah tuan-tuan sekalian, sepanjang Ramadan ni siang hari saya akan baca kitab Darun Nafis. Kitab Darun Nafis ni sebuah kitab membicarakan tentang masalah berkaitan dengan persoalan akidah. Mengikut jalan kesufian. Bagaimana nak mentauhidkan af'alullah, perbuatan Allah, nak mentauhidkan sifat Allah, asma Allah. Dan akhir sekali mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala, 4 pasal. Saya bertekad insya-Allah saya nak cuba. Pasal ada tok guru saya tu dia memang sepanjang Ramadan dia baca Darun Nafis. Ada seorang guru tuan-tuan di Pondok Ayat Hitam, Tok Guru Bakat Palestin, dia pun macam tu juga. Sepanjang Ramadan dia baca Darun Nafis. Untuk kita mencernihkan, mengkuatkan lagi pegangan hati kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kena banyak tuan-tuan. Allah letakkan syarat wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami tunjuk jalan kepada dia. Tuan-tuan boleh cuba. Tuan-tuan makit tahajud, tuan-tuan try 2 minggu tengok. Jangan tinggal bawang semalam. Tak salah kita bangun sampai pukul 4 pagi, tuan-tuan buat 5 pagi. 5 pagi tuan-tuan bersedia atas tikar semayang. Tiap-tiap malam. Masuk minggu kedua tuan-tuan, tuan-tuan mula rasa kasih dah. Sayang dah kepada tahajud. Masuk sebulan tuan-tuan sayang sungguh-sungguh. Tak mau tinggal dah. Masuk bulan kedua atau ketiga insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sedap, manis, seronok. Air mata dia akan turun. Berlenang-lenangan. Tuan-tuan minta munajat, tuan-tuan terasa kehadiran Allah Ta'ala. Itu tanda Tuhan dah sayang kat kita lah tuan-tuan. Sebab itu, maknanya tuan-tuan sekalian, air mata yang kita curahkan di waktu malam tu, tuan-tuan dia boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Inilah kehidupan tuan-tuan kita. Nak buat apa lagi, nak beribadat kepada Allah. Bila kita hati kita bersih, semua masalah kita boleh selesai. Duduk dalam jamaah tuan-tuan. Bila kita jadi orang yang tawaduk, merendah diri dekat dengan Tuhan, kita tak akan keras kepala. Kita akan tawaduk, tuan-tuan. Kita ingat pesan Nabi. Nabi kata apa? Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunia wa masabihul akhirah. Ikutlah ulama. Ulama lampu dunia, pelita akhirat. Ada sekarang ni tuan-tuan, satu serangan yang berlaku terhadap jamaah Islam, namanya serangan liberalisme. Kita ingat Islam liberal ni berlaku luar jemaah. Kadang-kadang masuk dalam jemaah tuan-tuan. Macam mana cara masuk? Tuan-tuan kita kena faham. Islam ni, dia ada syariat. Dia ada maqasid. Dia ada syariat, dia ada maqasid. Syariat Islam ni melahirkan maqasid. Maqasid ni maksud syariah. Islam didatangkan oleh Allah untuk tuan-tuan jaga agama. Yang kedua tuan-tuan jaga nyawa. Yang ketiganya tuan-tuan jaga harta. Jaga zuriat. Ni 5 perkara yang Islam didatangkan untuk jaga akal. Jadi maqasid ni terbit daripada pelaksanaan syariah. Dia terbit maqasid ni lahir daripada pelaksanaan syariah. Syariah kena laksana. Baru lahir maqasid. Kita nak anak, kita kena kahwin. Kahwin baru dapat anak. Itu yang dulu yang kita tentang penerapan nilai Islam ni. Kita nak nilai-nilai Islam, Islam kita kena laksana. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk kita jaga agama, kita perlu buat undang-undang anti murtad. Siapa murtad, hukum tak ada, melainkan bunuh. Man baddala dinahu faqtulu. Siapa murtad, bunuh. Nak jaga orang jangan murtad, laksana hukum hudud. Jangan bagi orang murtad. Dalam masa yang sama kita mendidik manusia dengan agama, dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita nak jaga nyawa. Kita kena laksana hukum qisas. Kena laksana hukum qisas. Dengan kita laksana hukum qisas, nyawa selamat insya-Allah. Nak jaga akal, laksana hudud. Siapa minum arak 40 rotan. Nak jaga zuriat, kena laksana hudud. Tak boleh berzina. Siapa berzina, rejam. Tapi tuan-tuan nak rejam orang yang senang. 4 orang saksi. Tengok terang-terang zina depan mata. Pak ni pula tak boleh berbakat. 4 orang ni naik tu kereta nak pergi Sungai Limau. Datang tengok orang tu berjalan, dia buat apa? Lah berzina. Gitu. Pergi mengendap tak boleh. Dia jumpa tu seserempak. 4 ni pula dengan kena saksi yang adil. Tengok dengan mata kepala sendiri. Dalam kitab fiqh, ulama kata seperti batang celak masuk dalam bekas celak. Nampak jelas. Kalau dia selimut dengan kain, tak boleh hudud.
Tak boleh rejam, tak boleh sebat 100 rotan. Makna hampir mustahil. Tapi hukum tu menggerunkan. Menyebabkan orang tak berani nak berzina. Begitu juga dalam asal mencuri. Potong tangan bagi pencuri. Jadi, dia punya maqasid dia, selamatkan harta benda. Ada orang kata, lah ni kalau kita kata, umpamanya kita ada negeri macam Singapura, pencuri korang. Walaupun tak laksana hudud. Apa ketika itu tak perlu laksana hudud? Kata negeri kita satu hari aman. Dengan tak laksana hudud, tak ada orang mencuri. Kadar jenayah rendah sungguh-sungguh. Walaupun tak buat undang-undang, arak jual rata. Tapi orang tak teringin nak minum. Apa kita boleh biar kelang arak depan mata kita? Ini mungkar. Jadi laksana syariat mesti dilaksanakan. Hasil pada pelaksanaan syariat itu, maka barulah lahirnya maqasid. Ada orang memperjuangkan maqasid, tak perlu memperjuangkan syariat. Ini liberal dalam Islam, tuan. Ulama dia tak mahu macam tu. Ulama kita mesti laksanakan hukum Allah. Tu Mursi yang kena tu. Mursi kena laksanakan syariat Islam di Mesir. Tu yang dia kena tangkap. Apa nasibnya kita pun tak tahu sekarang. Jadi oleh itu dia mesti kita ikut susun salur ilmuan, cara ilmu ni, iaitu tuan-tuan sekalian mesti kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullah taala, wa annahu la yumasalul ajsam fi taqdir wala fi qabul. Kata musannif rahimahullah taala, artinya wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Taala itu, dia kata tiada menyamai ia akan segala jisim yang baharu ini, dan tiada menyamai ia pula pada, dia kata zatnya itu, dia kata tak sama, makna kata pada takdir, pada qadar, dan tidak menyamai ia dari menerima bahagi. Intiqam, tak boleh terima bahagi. Macam kita dibagi-bagikan zat kita kan, ada zat kepala, ada zat tangan, zat badan, zat kaki dan sebagainya. Allah Ta'ala bukan begitu. Tak serupa dengan segala makhluk. Segi zatnya, sifat-sifat Tuhan pun tak sama. Semua tak sama. Kita pun tak tahu tak sama tu macam mana. Kerana tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kita tak tahu, yang kita tahu makhluk. Makhluk ni jirim. Allah Ta'ala bukan berjirim. Makhluk ni berjisim. Allah bukan berjisim. Makhluk ni jauhar. Allah Ta'ala bukan jauhar. Habis macam mana? Wallahu a'lam. Ini yang Sayyidina Abu Bakar kata, berkesudahan oleh orang yang mengetahui, sudahnya tak tahu. Itulah mengetahui. Cerita punya cerita last sekali, wallahu a'lam. Dia tahu lah tu. Lagi dia cerita begini, gitu. Dia boleh tunjuk orang tu bohong. Tapi dia tu tahu, dia mengaji bab akidah. Last sekali, aku pun tak tahu. Tu tahu lah tu. Jangan dia tak tahu sungguh. Dia tu apa pun tak tahu. Hang tahu apa? Aku apa pun tak tahu. Tahu tu. Yang tu tak tahu sungguh. Ni dah. Dia boleh dia cerita gini-gini. Sifat ni. Last sekali dia kata aku pun tak tahulah. Yang tahu hanya Allah. Tahulah tu. Jangan kita buat macam orang sesat. Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni ada 2 tangan. Tuhan buh 8 tangan kot. Dia buh 10 tangan tu kot. Pasal kata tak serupa tadi ni. Kan? Lepas tu Tuhan ni tak serupa makhluk. Kalau gajah, dia kepala 1. Tuhan kepala 3. Tu dia baru sungguh. Tak boleh menyerupai satu juzuk sekalipun. Kepala ke, tangan ke, apa pun tak boleh kita nak samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Tu dia. Wa annahu laisa bijawharin wala tahalluhul jawahir. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Allah Ta'ala itu bukan jauhar. Jauhar ni tuan-tuan, zat makhluk lain pada jisim dipanggil jauhar. Jauhar ni macam angin ni lah. Macam angin, tak boleh nak dipecah lagi. Allah Ta'ala pun bukan macam tu. Dan tidak pula makna kata jauhar tu mengambil tempat pada Allah Ta'ala dan Allah mengambil tempat pada jauhar. Macam kita ni lain. Kita bila sebut baharu ni tuan-tuan, jisim atau jirim ni, dia mengambil lapang. Mengikut kadar zat dia. Macam saya ni tuan-tuan, badan saya kecil macam ni, saya kena ambil ruang yang kecil. Sekadar
besar badan saya. Kalau meja ni, dia ambil ruang sekadar besar meja. Kan? Jadi makna kata tiap-tiap ni ambil lapang. Mengambil lapang kadar zat masing-masing. Apa yang dikatakan sifat baharu, gerak atau diam. Gerak atau diam. Gerak pun boleh, diam pun boleh. Allah Ta'ala bukan gerak, bukan diam. Makhluk ni, dia sama ada gerak ataupun diam. Tak diam dia bergerak, tak bergerak dia diam. Hang tahu, aku jumpa satu ular tu besar nak mampus. Dia bergerak pun tak, diam pun tak. Ular apa? Ada satu ular tu, bergerak tak, diam tak. Ini ular apa pula dia? Kalau dia bergerak, dia tak diam. Dia diam tak bergerak. Kalau batu diam. Kalau air laut tu sentiasa bergerak. Dia pasang surut apa semua. Arus dia bergerak. Kalau batu dia tak bergerak. Ni bergerak tak, diam tak, apa benda? Yang tak bergerak, tak diam ni Allah Ta'ala. Kita ni terdedah pada bergerak ataupun diam. Kalau Tuhan bagi diam terus tak bergerak je nak. Diam tu. Tidur pun tegak. Ngiring tak apa tak. Mampu. Ataupun dia bagi bergerak ambil tak diam. Tu dia bergerak terus. Berjalan 24 jam. Tak mampu. Tak hebat lah. Bergerak macam mana pun kena diam. Berimpun bercerai. Itu sifat baharu. Sekarang kita berimpun. Sekejap lagi kita bercerai. Masing-masing balik rumah masing-masing. Kalau kita berimpun, Allah himpunkan. Kalau kita cerai, Allah yang menceraikan. Allah tidak berhimpun, tidak bercerai. Kita berpihak. Saya duduk depan tuan-tuan. Allah tak depan, tak belakang, tak atas, tak bawah. Macam mana? Mana aku nak tahu? Jawab macam tu senang. Atas tak, tidak bawah tak. Tidak dekat, tidak jauh. Kalau ada ayat-ayat yang berbentuk jauh dekat, maka kena kita takwil lah ikut kesesuaian. Kan? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, bagi tahu pada mereka fa inni qarib, aku ni sungguhnya aku dekat dengan mereka. Dekat tu tak tahu nak sebut. Kita kadang-kadang tuan-tuan dekat tapi jauh. Jauh tapi dekat. Kita duduk jiran sebelah rumah. Yang memisahkan kita dengan jiran kita tu batu sekepinnya. Satu dindingnya. Walaupun dekat tapi macam jauh. Tak tahu dia siapa. Tak bertegur siapa. Hang tak tegur aku tak tegur hang. Tak tahu menang. Dekat tapi jauh. Tak pernah tegur. Tentang satu hari tuan-tuan cuti. Kawan tu balik kampung. Tentang main lori angkut barang. Oh pindah pula kawan kita ni no. Pindah mana agaknya. Ambil habis semua api. Esok dia balik cuti. Kak, ada tak kak nampak siapa ambil barang rumah saya? Kak ingat adik pindah ke? Rupanya orang tu main angkut barang. Selori. Jadi walaupun dekat, dia jadi jauh. Ada kadang-kadang duduk jauh tu anak kita mengaji masjid tu. Kita duduk di sini. Dia duduk mesej. Mak tengah nak makan mahu. Dia boleh mesej. Kita sampai tahu pergerakan dia. Sebab kita kadang-kadang musim buah kayu ni nak makan durian tak tergemak pasal anak tu tak makan. Hati duk ingat kat anak. Macam dekat. Tu nama dekat tapi jauh tapi dekat. Yang dekat ni dekat tapi jauh. Dia tak tahu apa. Kawan angkut barang kita kata dia pindah. Elok. Jadi jauh dekat ni satu yang subjektif. Bukan boleh disukat dengan kilometer dan sebagainya. Apatah lagi lah Allah Ta'ala bila disebut dia dekat dengan kita. Mana dia sentiasa mengawasi kita. Kita ni dalam pengawasan dia. Bila Allah Ta'ala dekat dengan kita, dia kasih sayang rahmat dengan kita tuan-tuan. Dia kawal tindak tanduk kita. Sehingga mata kita tak teringin nak tengok maksiat. Kaki kita tak teringin berjalan tempat maksiat. Begitu juga tuan-tuan, mata kita tak teringin tengok maksiat. Itu apabila Allah sayang kat kita. Sebab itu tuan-tuan ulama, terutamanya Imam Ghazali, dia suruh kita fikir habis-habis. Anggota kita ni, untuk apa Tuhan jadikan? Mata kita ni Tuhan jadikan besok di akhirat nak tengok wajah Allah. Telinga kita Allah jadikan besok nak dengar kalam Allah. Di akhirat besok tuan-tuan, kaki kita nak berjalan kebun-kebun syurga Allah. Tangan kita nak memetik buah-buah kayu syurga Allah. Layakkah tuan-tuan sekalian tangan ni dipegang anak dara orang, bukan isteri kita pergi pegang wanita ni yang bukan yang apa yang diharamkan syarak ni, layakkah tangan ni nak memetik buah kayu Allah di syurga besok? Mata duk tengok maksiat, layakkah kita melihat wajah Allah?
Telinga duk dengar maksiat. Layakkah kita mendengar kalam Allah? Kaki ni duk pergi tempat-tempat maksiat. Layakkah berjalan di kebun-kebun syurga Allah? Bila ingat ni semua tuan. Dunia ni pantang sekejap ni tuan, tak lama. Nak berpantang tak lama. Kita duduk sini kalau lama pun 4, 5, 60 tahun ni. Kadang tak sampai kita mati tuan. Pantang sikit tak apa. Dunia ni sekejap sangat ni. Akhirat tu yang kekal abadi. Kita kena ingat sana tu. Hadapkan muka kita ke akhirat. Ada untung akhirat jadi. Tak ada untung akhirat tak jadi. Apa pun. Kita nak buat apa kita kena kira ni. Kena kira habis-habis. Ada untung di akhirat besok. Ada untung tak apa jadi. Tak untung jangan. Tak sah. Ya. Begitulah tuan-tuan bila Allah Ta'ala bersifat lain kami syai'. Apa yang dia buat semua. Katanya tuan-tuan bacalah hadis tu. Di syurga besok semua berlainan daripada dunia ni. Kita balik kampung teringin nak makan nyuak muda. Pokok tinggi nak panjat macam mana? Kita tak pandai panjat. Di sana tak kedua panjat. Akak di atas, pucuk di bawah. Kita pergi petik kopak gitu ya. Tak kedua nak kagas dah. Akak lah. Kita di sini tuan-tuan, ayak terjun ke bawah, dia naik ke atas. Lagu mana? Tak tahu aku pun tak tahu, aku tak tengok. Pergi sana itu, kita tengok, Masya Allah. Tak apa, sabar sekejap. Buat ibadat banyak-banyak. Ambil dunia, sekadar yang kita perlu. I'mal dunyaka bi qadari maqamika fiha. Wa'mal lil akhiratika bi qadari baqaika fiha. Wa'mal lillahi bi qadari hajatika ilaih. Wa'mal linnari biqadari sabrika 'alaiha. Beramallah untuk duniamu, bekerja untuk duniamu sekadar mana kamu nak tegak atas muka bumi ni. Rasa kalau tak mati-mati dah, apululah kerja sampai tak kering kaki seluar. Kerja kuat sungguh. Mat kerja kuat, nak makan ustaz. Barang mahal, kerja kuat. Tersemprak dia makan, mat makan kuat, nak kerja. Kerja kuat nak makan kuat nak kerja. Itulah kerja dia siang malam pergi petang. Tak ada masa nak singgah masjid. Kalau singgah pun singgah berak. Habis Syah Alam ni taik dia hati orang lain tak ada di masjid. Janganlah macam tu. Bagilah masa. Kerja-kerja juga. Anak isteri pun nak kena jaga juga. Masjid kena mari. Menuntut ilmu kena. Masyarakat kena ambil tahu. Jangan sampai habis masa kita untuk kerja ya perkahai ni. Kita nak mati ya ni. Buatlah ambil ibadat banyak-banyak. Jangan kita lalai. No? Kematian bukan tangan kita, di tangan Allah. Bayangkan tentang malam ni kita mati. Macam ada seorang tu di Kampung Kerinci, dia hantar anak dia sekolah saya. Satu hari tuan dia main nak ambil balik. Dia tanya kenapa? Jauh ustaz dia tahu, dia teringatkan anak selalu. Rupanya dia nak mati tuan. Seminggu lepas tu isteri dia telefon pukul 2 pagi. Tengah tidur mati. Tengah tidur tu serangan tu. Jantung mari. Stroke mari. Serentak pukul 2 pagi. Tak ada pergi hospital mati. Kita bayangkan kita malam ni jadi macam tu. Macam mana? Lepas tu kita kena sungguh-sungguh buat amal. Jangan kita lalai. No? Syaitan tuan-tuan dia memang nak lalaikan kita daripada mengerjakan ibadat. Ingat ni pasal kita sentuh ni apa? Allah Ta'ala nak tanya, malaikat nak tanya. Soalan pertama, Mar Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita samakan Allah dengan makhluk, tak betul itu. Kita mengaji, kita kena Tuhan kita macam ni. Sifat dia macam ni. Tak serupa dengan makhluk. Tuhan hebat, agung. Makhluk sebab kedaifan, kelemahan. Kita sembah Tuhan kita, ibadat sungguh-sungguh. Di akhirat boleh jawab, Allahu Rabbi. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Kita boleh jawab, Islam agama aku. Sebab kita hidup melandaskan Islam. Sembahyang cara Islam, rumah tangga cara Islam, kita berpakaian cara orang Islam, makan minum kita cara Islam. Sebab itu tuan-tuan, kita baca Fatihah, disebut Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Malik tu raja, Yaum tu hari, Ad-Din agama, raja hari agama. Maksud hari agama, hari akhirat, Allah tanya tentang agama. Agama ni tuan-tuan, yang kata agama ni, dia mengatur seluruh kehidupan kita. Bab makan ada, bab minum ada, bab pakaian ada, bab akidah ada, bab ibadat. Semua agama tu. Kalau kita hidup berlandaskan agama, boleh jawab
Al-Islamu, Islam apa dini, Islam tu agama aku. Wa ma nabiyyuka, siapa nabi kamu? Kalau kita betul-betul tuan-tuan bernabikan Muhammad SAW, kita ikut segala ajaran baginda, banyakkan selawat kata baginda, boleh jawab insya-Allah. Dengan mudah kita boleh jawab. Inilah soalan-soalan, sepatutnya soalan ni rahsia tuan-tuan. Tapi Nabi takut umat dia tak pas, tak lulus. Dia bocor soalan tu. Soalan bocor pun tak boleh jawab. Pasal hidup di dunia tak berlandaskan agama. Kerja-kerja juga. Tapi bab ibadat ni kena jaga baik-baik. Minta doa jangan tinggal. Lalu doa, ya Allah. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Minta Allah permudahkan kita. Nyawa kita keluar tu dipermudahkan. Cara yang mudah. Jangan cara yang susah-susah. Cara yang payah-payah. Buat ibadat banyak-banyak tuan-tuan. InsyaAllah. Berdoa jangan tinggal. Allah tuan-tuan. Allah ni habis akidah apa? Kena gula 5 kilo terbalik, akidah apa ni? Orang akidah ni dia tak bergoyang lah. Hamil lah apa pun. Yang tu lah. Ini longgar sangat akidah ni. Aduh, tak tahulah. Dan last sekali tuan-tuan, kita ambil satu lagi. Firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wala huwa mislu syai'. Artinya dia kata, tidaklah seperti mana Allah Ta'ala tu tak seperti mana sesuatu, tak sama dengan makhluk. Wala huwa mislu syai', dan tidak pula Allah tu seperti mana makhluk. Dan makhluk pun tak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud mukhalafah. Jadi kesimpulan kita dapat sebut ginilah tuan-tuan. Yang dikatakan bersalahan, sifat tanzih ni, yang kata Allah tak serupa makhluk tu, zatnya, sifatnya dan perbuatan dia. Kita buat kesimpulannya tu. Macam mana zat Allah? Kita tak tahu zat Allah macam mana. Tak boleh kita nak tahu. Cuma kita tahu dalam Al-Quran, Allah kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Maka kita ambil makhluk. Makhluk zat dia apa? Jirim. Allah bukan berjirim. Makhluk tu ada kalanya jisim. Allah bukan berjisim. Makhluk tu ada kalanya jauhar. Allah bukan jauhar. Bukan. Okey. Baik. Tak sama lagi Allah ni. Dia katakan Allah tak sama dengan makhluk di segi sifat. Sifat Allah sifat yang kesempurnaan. Sifat makhluk sifat yang kekurangan. Kelekehan. Sebut aja. Berkuasa. Tapi sebenarnya tuan-tuan, asalnya dia tak berkuasa. Kemudian baru ada kuasa. Kemudian besok ni kuasa dia akan hapus. Daripada tak ada kuasa, dapat kuasa, kemudian hapus kuasa. Maka dia sentiasa berubah-ubah. Bila dia berubah-ubah, tuan-tuan sekalian, maka dia bukan hakiki. Dia majaz saja, pinjam-pinjam cakap. Kalau Tuhan nak bagi dia kuasa, dia berkuasa. Tuhan nak tarik balik, dia boleh tarik balik. Tok guru saya dia bagi senang ya. Dia kata jenis berubah ni, pembohong. Tuan-tuan tanya, Assalamualaikum, salam apa abang? Allah kenyang ustaz. Pasal apa? Baru makan roti canai. 3 ketui. Sejam lagi tuan-tuan pergi tanya dia. Assalamualaikum, apa abang? Lapar ustaz. Lah tadi kata kenyang. Sejam dah berubah jadi lapar. Berubah. Itu kita tak heran kalau manusia sentiasa berubah. Sekejap begitu, sekejap begini, kata begitu begini. Kata nak bagi beri 1,200. Lepas tu bagi 650. Itu biasalah. 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 Itu GST juga. Dia bohong kata kampung GST. Saya jumpa pegawai custom. Dia tu pencen. Dulu dia jaga ni. Dia jaga kelang arak. Dekat jenis stout tu. Bila arak tu nak keluar, dia sign. Sisi tu custom kenakan cukai. Cukai jualan. Barang keluar daripada kelang, dipanggil cukai jualan. SST. Kali itulah keluar. Dengan GST, keluar pada kelang 6%. Pemborong jual dekat peruncit 6%. Peruncit jual pada orang ramai 6%. 18% pada muka. Hari dia boleh pergi cerita atas kampung. Tak apa GST, tak apa. Memanglah tuan-tuan, kata orang tua-tua, lulus Kelendan, luluslah Jarum, luluslah Kelendan. Dia nak lulus GST dulu. Lepas tu dia lulus yang lain sama.
Macam ISA. Masa nak lulus ISA tu Tengku Rahman kata apa? ISA ni untuk komunis. Dia tak? Pergi tengok Hansard Parlimen. Masa nak lulus tu. Dia kata kita buat ni tujuan kita untuk membendung kebangkitan komunis. Boleh tangkap tanpa bicara. Untuk komunis. Bila lulus, dalam undang-undang tak sebut komunis pun. Dalam undang-undang tu tak sebut komunis pun. Memang laksana. Aku pun kena. Dia tak? Dalam GST tu dia tak sebut. Kecuali makanan, dia tak sebut. Itu cakap luaknya. Bila digubal dalam parlimen besok, dia tak ada benda tu. Lepas tu sampai satu peringkat, tak cukup lagi duit hutang banyak. Oleh kerana, dia mulalah bagi cerita. Maka kita terpaksa lah mengenakan GST kepada makanan. Kena pula lah tuan-tuan. Bukan sekali kena tipu, banyak kali kena tipu. Itu, tuan-tuan sekalian, inilah hadiah. Apa kena aku pun kena pada muka aku. Wah, insyaAllah masa ada lagi. Kita ada peluang lagi insyaAllah. Buat kerja kuat sikit lagi. InsyaAllah. Kalau mana orang Melayu kita, orang Islam kita boleh berubah sikitnya. 10% cukup. InsyaAllah. Boleh ni. Lepas tu kita kena kerja kuat sikit. InsyaAllah. Dekati masyarakat. Dekati kita cerita bagi elok-elok. Tunjuk contoh. Contoh baik-baik. Kan? Contoh yang elok-elok. Yang kita boleh tunjuk. Apa yang kita buat di Selangor, buat di Pulau Pinang dan sebagainya. InsyaAllah kesabaran kita sikit. Kan? Ulama-ulama pun buat kerja, dakwah-dakwah kita berkembang. Hidupkan masjid surah bagi orang faham semua. InsyaAllah. Lambat laun, kebenaran itu akan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala insyaAllah. Jadi kita akan sambung sifat-sifat yang lain pula. Untuk bulan akan datang ni. Mudah-mudahan mana kata kita mendapat kepahaman. Jadi itu saja rezeki kita malam ni. Wallahu alam. Al-Fatihah. Ni pengumuman keputusan tidak resmi. InsyaAllah resmi lah ni kot. PAS dapat 12,105 undi. BN dapat 10,998 undi. Jadi keputusan secara tak resmi, PAS menang insyaAllah. Takbir!